warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Saudara Iwan Benedict, Menteri dan Timbalannya, Saraswati, tetamu istimewa kita, Menteri Salahuddin, Datuk Seri Suryani, rakan-rakan, wakil penjajah, peniaga, saya lihat koperasi angkasa pun ada, dan hadirin yang dimuliakan. Ini adalah acara rasmi pertama saya selaku Perdana Menteri. Dan saya memilih untuk bersama penjajah dan peniaga kecil. Dan ini memberi gambaran tentang fokus kerajaan perpaduan ini, bahawa memacu pertumbuhan ekonomi itu penting, mencatat pembangunan kemajuan itu juga diutamakan, tetapi mestilah memberi manfaat kepada rakyat terbanyak, terutama dari kalangan pendapatan rendah yang sudah wakili. Pagi tadi saya ke Kementerian Wilayah Persekutuan di Dewan Bandaraya. Dan di antara arahan utama saya, kita harus ada anjakan. Dan ini terpakai juga untuk kementerian. Apa dia anjakannya? Bahawa keindahan Bandaraya Kuala Lumpur umpamanya mesti disertakan dengan upaya berlebihan menyediakan tempat perniagaan bagi penjajah dan peniaga kecil seluruh Kuala Lumpur. Kota harus indah dan bersih. Bukan saja untuk gedung-gedung pencakar langit, dan juga untuk bank dan peniaga-peniaga besar, tapi mesti diselitkan dengan menyediakan kemudahan kepada penjajah dan peniaga di mana saja lorong tempat awam yang memungkinkan mereka berniaga dengan selesa, dengan kemudahan asas yang cukup. Dan saya beri pada Bandaraya supaya dalam tempoh 3 bulan ada penekanan ini dan harus cuba dilaksanakan dengan segera mungkin. Dan ini harus dibantu oleh semua kementerian. Ya. Semua kementerian untuk menjadikan fokus kita ini betul-betul merakyatkan ekonomi. Jadi ekonomi itu tidak hanya dari angka dan data dan memacu pertumbuhan dengan membawa pelabur asing. Yang penting, memberikan insentif bagi peniaga-peniaga besar yang juga harus diberi penekanan. Tetapi saya hadir pada hari ini untuk menyatakan bahawa saya akan lebih bangga kalau kerajaan perpaduan ini memberikan perhatian dan keutamaan, menjaga, memelihara dan memberi ruang yang cukup baik kepada penjajah dan peniaga kecil. Saudara Iwan Benedict dan Saudara Salahuddin ada di sini, dan saya percaya dalam tempoh beberapa bulan ini, 1-2 bulan tahun depan, insya-Allah kita akan pastikan jemaah menteri memberi penumpuan ini supaya semua kementerian, termasuk Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Keuangan dan semua kementerian memberi fokus yang sama, kerana saya mau lihat benar-benar bahawa negara ini bukan saja bicara soal rakyat, bukan saja bicara soal hidup rakyat atau hidup Melayu, tetapi betul-betul memberi kerjasama, dukungan dan bantuan supaya rakyat yang susah ini benar-benar hidup dengan selesa. Kita tidak kurang dengan agensi dan bank. Kementerian ini juga ada bank, bank rakyat, bank SME. Pertanian dan bank pertanian. Kita ada agensi-agensi, kita ada inisiatif, termasuk tekun, amanah ikhtiar dan pelbagai. Kita tidak kurang institusi, agensi, jabatan dan jentera. Tetapi kita harus pastikan ia benar-benar berkesan untuk
menjamin nasib rakyat yang hidup lebih selesa. Iwan Benedict, Saudara Iwan Benedict menyebut tentang kesan COVID. Memang kita resah dan rasa gelisah kerana PKP terpanjang paling lama di dunia. Dan kesannya bukan pada syarikat besar saja yang dibicarakan. Kesannya kepada penjajah-penjajah kecil. Masa itu saya di Segambut dan keliling di perkampungan di sekitar rumah saya. Benar-benar orang hidup dalam serba kesempitan kerana tidak dapat menjalankan perniagaan mereka. Sekarang peluang kita untuk memperbaiki keadaan itu. Boleh setuju yang tu ya? Ya. Ini ada orang kata perkara kecil. Saya tolak Mercedes, saya kata perkara kecil. Saya tak ambil gaji, perkara kecil. Tapi semua yang kecil-kecil ini, termasuk amalan memberikan hadiah kepada pembesar yang datang, tukar batik atau sampin atau pakaian setiap majlis. Kalau kita tukar ini semua, saudara, yang kecil-kecil itu bergunung lautnya. Ya. Dan dapat dipulangkan kepada rakyat ni miskin. Baru-baru ini bila bicara dengan Saudara Menteri Salahuddin dan juga Mak Sabu yang bicara soal kos sara hidup, saya bangkitkan umpamanya peranan farmer. Saya sedang menantikan laporan lengkap. Kita ada lembaga pemasaran umpamanya. Dan ada peniaga-peniaga kecil yang terkesan kerana kos pengeluaran rendah, tapi bila sampai ke pasar, harga itu berlambung kerana upaya mengangkat barang dan transportation itu terbatas. Hal-hal ini sudah difikir sejak tahun 70-an bila farmer diwujudkan. Seperti mana juga diwujudkan pelbagai lembaga lain. Peladang. Ya, dan untuk peniaga kecil dan penjajah. Yang kita nak pastikan ada keberkesanannya. Jadi pada hari ini, saya tidak berhajat untuk umumkan inisiatif baru. Saya nak pastikan dana yang disediakan itu semuanya sampai kepada kumpulan sasar. Dan saya yakin dengan menteri muda yang lebih berketerampilan lebih bawah dan KSU-nya dan jentera penjawat awam kanan, saya percaya kalau ada kesediaan melakukan sedikit anjakan ini dan menumpukan perhatian kita di peringkat akar umbi, akar rumput, insya-Allah kita akan saksikan dalam tempoh terdekat perubahan yang kita harapkan. Cadangan umpamanya mengadakan sambutan hari perayaan penjajah dan peniaga itu di kawasan pasar di Sabah. Itu cadangan yang baik. Tak perlu kita sambut di sini lagi. Jadi saya sambut baik cadangan Saudara Iwan Benedict. Ya. Begitu juga seperti mana disambut hari pertanian itu di kawasan pertanian, pameran barang-barang pertanian. Jadi biarlah kita ada seminar-seminar besar saja di Dewan Permai ini untuk penjajah kecil. Adakan majlis besar-besaran di kawasan penjajah dan peniaga kecil di pinggir bandar supaya orang boleh datang dan sekurang-kurangnya dalam beberapa hari itu perniagaan mereka boleh meningkat besar. Sudah saya percaya pihak kementerian dapat menyenaraikan langkah-langkah yang diambil. Saya tidak pertikai usaha terdahulu juga mengadakan agensi dan membelanjakan begitu tinggi. Tapi saya muskil dan gusar dan runsing kerana tidak setimpal dengan manfaat yang diperolehi di peringkat bawah. Berapa ramai penjajah-penjajah yang sukar mendapat modal asas untuk memulakan perniagaan. Ya. Berapa ramai yang kemudian nak cari tempat perniagaan begitu susah.
Berapa ramai di balik perbandaran seluruh negara di mana penjajah dan peniaga terpaksa guna ejen, lesen yang diberi kepada orang lain kemudian dipindahkan kepada penjajah. Ini berlaku dan saya percaya seperti minyak pasar Ramadan. Pasar Ramadan itu kadang-kadang dimonopoli oleh beberapa kalangan. Jadi orang yang nak meniaga, yang bangun pagi, masak, bulan puasa, buka puasa dalam keadaan yang sangat rumit, tetapi terpaksa bayar bukan sahaja sewanya, tetapi terpaksa bayar pula kepada ejen yang memperolehinya. Saudara, saya nak tekankan bukan saja untuk Kuala Lumpur atau di Selangor, di seluruh negara, hentikanlah amalan ini dan pastikan faedahnya kepada sampai ke di bawah. Dan ini tidak sukar sama sekali. Bagi penjajah, peniaga kecil tidak sukar sama sekali. Ya. Sekiranya ini boleh dilakukan, sebahagian besar atau sebahagian dari masalah boleh dileraikan. Kemudian kita angkat naik sedikit, seperti mana saya katakan, tempat-tempat perniagaan lebih baik. Tadi di Bandaraya, Dewan Bandaraya, dibicara apa banyak masalah di Taman Keramat. Pasal Taman Keramat yang tak mampu dibereskan kerana masalah dengan pemaju dan sebagainya. Saya nak beritahu kepada saudara bahawa hal ini saya tidak akan izinkan. Awal tahun depan kalau tak selesai, saya akan turun ke Taman Keramat dan memastikan perkara ini tidak berterusan. Ya. Saya mahu rakan-rakan, pimpinan dan juga pegawai-pegawai utama, termasuk pengurus bank, ya, faham bahawa tujuan bank rakyat ditubuhkan daripada awal, umpamanya sebagai contoh, ya, adalah untuk memberi ruang kemudahan keselesaan kepada penjajah dan peniaga kecil dan koperasi tentunya. Begitu juga SME, kerana peranan SME tidak boleh diremehkan. Ya. Majoriti syarikat, penjanaan ekonomi negara, semua itu bukan bergantung kepada syarikat paling besar, tetapi SME. Sebab itu baru-baru ini, bila Kerajaan Perpaduan meneliti cadangan tarif elektrik, kita terpaksa melihat umpamanya cadangan pentadbiran sebelum ini untuk menaikkan tarif elektrik. Dan ada alasannya. Kerana kerajaan tak mampu membayar, menanggung tarif hampir 30 bilion ringgit satu tahun subsidi elektrik. Pendekatan dulu naik sedikit untuk rakyat dan semua industri. Pendekatan sekarang jangan naik untuk rakyat. Dan kita buat penyesuaian supaya naik hanya kepada syarikat-syarikat maha besar, multinational corporation, syarikat-syarikat ekspor, dan tak boleh beban. Saudara, kos sara hidup meningkat. Sampai saya ada kementerian khas. Saya sebut kementerian itu Kementerian Kos Sara Hidup. Jadi menteri pening macam mana nak turunkan kos ni. Kerana nama dia Menteri Kos Sara Hidup. Bukan kos sara hidup tinggi. Jadi tak boleh kita mula dengan naikkan tarif elektrik. Sebab itulah kita ambil keputusan bukan saja untuk penjajah, peniaga dan rakyat umum, tapi juga SME dan juga mana-mana industri terkait dengan industri pertanian atau kegiatan pertanian juga dikecualikan daripada kenaikan tarif ini. Sudah, ini hanya permulaan. Bagi saya, mesejnya jelas. Bahawa kita sudah pegang amanah dan insya-Allah inilah nanti sudah akan saksikan untuk sekarang dan tahun-tahun akan datang, insya-Allah. Saya mohon
Rakan-rakan, terutama penjaja, peniaga dan rakan-rakan wakil koperasi, berikan kerjasama, berikan ruang dan kesempatan kami menyusun, mengelak daripada pembaziran, bermula dari atas dan mengingat bahawa setiap dana itu harus digunakan dengan cermat dan kita dipertanggungjawabkan bukan sahaja dalam pilihan raya kepada rakyat tapi akhirnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya harap saudara akan saksikan budaya baru dalam negara kita ini supaya jangan mengulangi pembaziran, kesilapan atau cara-cara menggondol kekayaan yang berlebihan. Ini boleh dilakukan. Saya bagi contoh akhir. Kita hadapi banjir. Semalam saya di Kelantan. Di mana Perdana Menteri Tun Sri Zahid di Terengganu. Dan memang dengan menyentuh perasaan kita. Orang-orang yang umumnya miskin terpaksa menghadapi masalah ini. Sebahagiannya tak terkawal. Mungkin musim monsun, mungkin air pasang, mungkin hujan berlebihan. Tapi sebahagiannya kerana kelemahan kita juga. Tidak sedia benteng. Projek-projek puluh tahun tak jalan. Termasuk tebatan banjir di Sungai Golok. Kita patut siap fasa 3. Fasa 1 pun belum selesai. Jadi oleh demikian, saya beritahu mereka, selain daripada peruntukan khas segera 50 juta ringgit untuk Kelantan dan 50 juta ringgit untuk Terengganu, dalam soal pembangunan, soal bencana, soal rakyat, soal penjajah, peniaga, tidak ada kerajaan perpaduan atau kerajaan pembangkang. Semua kerajaan rakyat. Itu saya ambil pendekatan baru. Dan mencecah bilion ringgit. Lebih daripada 1 bilion. Tak salah 1.8 bilion ringgit. Untuk tebatan banjir Sungai Golok. Yang bila saya pulang pagi tadi mengarahkan Kementerian Keuangan menyegerakan proses tender terpilih itu supaya dapat dilaksanakan tanpa melengahkan lagi. Saudara, saya sebut tadi tender. Saya sebut tender pilihan. Kerana peruntukan tebatan banjir 15 bilion ringgit. Bila dia buat rundingan terus tanpa tender, kosnya melambung. Tapi dalam seminggu, bila saya arah Kementerian Keuangan merunding semula, bincang balik dengan syarikat-syarikat melalui proses tender terpilih, kos 15 bilion itu boleh dikurangkan sehingga 1.8 bilion ringgit boleh diselamatkan. Bayangkan 1.8 bilion ringgit boleh diselamatkan dari projek 15 bilion ringgit. Ini isu tata kelola yang baik. Ini isu pimpinan harus pastikan jangan ada ketirisan. Jangan pandangan ini bukan soal politik, ini soal rakyat. 1.8 bilion kalau setengahnya pulang kepada penjajah peniaga, bayangkan apa arti hidupnya. Walaupun belum pulang lagi sebab ini belum selesai. Ini tepuk awal sangat. Jadi itulah saya nak bagi contoh bahawa dalam pemerintahan pentadbiran termasuk membela nasib penjaja dan peniaga kecil. Soal tata kelola, pengurusan kewangan, pertanggungjawaban atau accountability itu sangat penting dan diutamakan. Sekali lagi saya ucap terima kasih kepada Menteri dan KSU dan rakan-rakan dan semua yang hadir untuk meraihkan dan menjayakan Hari Penjajah dan Peniaga Kecil ini. Dan saya syukur kepada Allah Taala kerana dapat bersama
Dan saya rasa tenang kerana bila dipilih untuk program rasmi pertama, saya pilih bersama penjajah dan peniaga kecil. Jadi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan segala sukacitanya merasmikan Hari Penjajah dan Peniaga Kecil.